Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, kawan-kawan, dah lama juga aku tak upload aku punya video. Aku rasa lebih daripada 2 bulan lebih aku tak pernah upload apa-apa video, sebab aku pun agak sedikit sibuk. Dan kali ni Alhamdulillah aku ada kesempatan sedikit untuk aku buat jajan sedikit lah untuk hampa. Reel ni bukannya reel yang kira macam jenama yang terlampau high end. Dia kira macam reel jenama yang masih lagi dikira sebagai mampu milik. Okey, kali ni aku bawakan reel daripada Kasking. Sebelum ni aku ada buat review Kasking iaitu Shaki 3, dan kita ada buat sedikit cara-cara kita test lah efisiensi dia punya braking, dia punya jarak kas yang kita boleh hasilkan dengan menggunakan Shaki 3. Okey, kali ni aku buatkan satu review antara model yang kira aku rasa ramai juga yang memang berminat untuk nak mengetahui sejauh mana kelebihan yang diberikan untuk model Kasking Mega Joss Elite ni. Dia ada sebelum ni ada Mega Joss juga, tapi itu adalah Mega Joss yang biasa. Harga dia tak salah aku lebih kurang dalam 200 something macam tu lah. Okey, untuk yang model Mega Joss Elite ni ada sedikit penambahbaikan pada dia punya braking system, dan braking system dia aku rasa agak memberikan aku satu inspirasi dan juga memberi aku satu perasaan ingin tahu juga sebab nampak dia punya design tu agak lebih menarik jugalah. Okey. Dan okey, kita tengok dulu packaging dekat kotak ni. Okey, packaging dekat kotak. So apa yang hampa akan dapat, dia ada bagi kat hampa ni lah, bangle casting. So jadi bila hampa casting tu, so pakai kat sini, kira kalau orang-orang tengok tu kira orang ingat ni pro staff casting lah ni Okey, dan packaging dia bagi aku simple dan kemas, ala-ala macam reel-reel yang kira macam mahal lah mahal. Dan dia ada bagi kat kita stiker untuk kita labelkan kalau kita nak label lah. Selalunya orang tak guna benda ni untuk kita label, kita pelekat lah. So kita tahu kita pakai tali jenis apa. Macam ni yang dia bagi ni adalah braided, date kita dan juga berapa poundage yang kita pakai. So kalau kita kerap tukar-tukar tali, kita kena, kalau ada macam ni kita senang lah ingat kita punya mainline apa yang kita pakai. Okay, so dia dapat stiker Kasking dan juga tata cara penggunaan dan juga macam minor servicing sajalah. Dan yang terakhir adalah dia punya schematic diagram. Kita tengok pada kotak dulu. Pada kotak dia tidak ada apa-apa spesifikasi yang diceritakan pada kita punya reel kotak dia just simple, tapi kali ni warna merah lah warna merah. Dan tak ada apa-apa, cuma hanya menyatakan dia punya model saja, Mega Joss Elite. Yang lain tak ada spek untuk drag, tak ada berapa cranking apa semua tak ada. Jadi kat situ hampa kena cari dekat Google lah untuk lebih lanjut dia punya ni. Okey, inilah. Okey, warna dia bagi aku sangat menarik sangat menarik sebab dia adalah warna merah metallic, dan dia punya color dia pun shining. Memang sedap lah kalau kita nak tengok daripada jauh, ataupun kalau kita nak pegang kat tangan kita. Dia punya painting job dia bagi aku kemas lah, kemas. Dan kalau kita tengok pada bahagian depan ni ada trademark dia lah yang menyesuaikan diri dengan nama model ni, Mega Joss. So dia buat bentuk gigi-gigi macam ni. Jadi kira macam agak nampak cengeng lah, orang utara kata cengeng, nampak cengeng. Dan juga dekat pada bahagian sini dia ada buat satu pot sama seperti macam Abu Garcia, tapi Abu Garcia dia punya pot untuk kita buat greasing balik kita punya main gear. Jadi dia buat kat tepi ni, jadi kita boleh buka ni. So kalau kita nak letakkan minyak balik ataupun grease, so kita boleh letakkan pada bahagian sini tanpa perlu kita buka semua kita punya reel lah. Jadi itu untuk penjagaan jangka masa pendek, sangat membantu. Okey, mari kita bercakap pula tentang dia punya body. Okey, untuk Mega Joss Elite ni, dia punya body main frame dia adalah diperbuat daripada CNC aluminium frame. Ya, maksudnya aluminium yang dibuat daripada bongkah. So di CNC dipotong-potong-potong sehingga menjadi bentuk macam ni. Biasanya body yang
biasanya body yang melalui proses CNC ni selalunya ia mempunyai ketahanan yang cukup kuat. Untuk pada bahagian kita punya side plate ni, ia adalah bermaterial carbon fiber dan ia dikatakan boleh digunakan untuk fresh water dan juga salt water still. Okay, kalau kita tengok dia punya kat sini, kat tepi ni, dia ada nyatakan 11+1 stainless ball bearing. Ball bearing yang diberikan juga adalah ball bearing yang kira boleh menahan daripada. Okay, jom kita timbang dulu dia punya berat untuk reel ni. So aku macam biasa aku pakai penimbang bancuh kopi aku. Okay, jadi dia punya total berat untuk reel ni adalah 183 gram. Aku boleh considerkan sebagai 183 gram ni adalah ringan. Reel ni adalah reel yang ringan. Dan kalau kita tengok pada dia punya spool adalah jenis deep spool. Dia punya spool adalah jenis deep spool, dan kebiasaannya kalau sesuatu manufacturer mendesainkan deep spool ni, biasanya reel itu sesuai digunakan untuk kegunaan medium heavy ke heavy game. Okey, jadi kita timbang pula dia punya berat spool. Tapi dia punya berat spool adalah bercampur dengan bearing dan juga sistem braking dia. Jadi aku pun tak pasti sama ada ringan ataupun tidak, tapi daripada aku pegang ni, aku rasa dia agak ringan jugalah. Okey, jadi kita timbang dulu berat spool. Okey, berat spool adalah 12.8. Jadi aku rasa 12.8 ni adalah kategori yang sangat ringan lah, walaupun dia disertakan bersama dengan bearing dan juga dia punya braking system pada bahagian tepi ni, tapi masih lagi mampu untuk memberikan berat spool yang agak ringan. Aku rasa dia punya spool pun design dia adalah hampir mirip kepada model-model casking yang lain, tapi cuma untuk model Mega Jaws ni dia buat agak lebih sedikit dalam lah, sebab kalau kita tengok dia punya jurang di antara kita punya spool di bahagian tengah ni dan juga dekat bahagian atas ni adalah sangat ketara lah. Bila yang minat menggunakan poundage yang tinggi macam 40 lb ke atas, 30, 40 lb, jadi agak sesuai lah untuk menggunakan reel yang mempunyai spool yang kedalaman yang macam ni. Okey, kita bercakap pula tentang dia punya model. Okey, dia punya model ni didatangkan, yang aku tahu dia didatangkan dalam dua variasi, iaitu ratio 7, iaitu 7.2 ni sebah 1 yang warna hitam punya, dan untuk yang warna merah macam ni, ia adalah high speed punya ratio, iaitu 9.1 ni sebah 1. Dan kalau kita anggarkan dia punya drag, kalau dari berdasarkan yang aku tengok dekat dalam Google, drag dia adalah 17.6 pound dan menyamai lebih kurang dalam 8 kilo dia punya drag. Okey, apa yang special untuk reel ni, dia ada satu option dekat tepi ni, kita tengok kat sini. So kat sini dia ada untuk kita bermain flipping ataupun pitching. So dia ada option tu ni. Jadi kita just tekan dia punya switch ni, masuk kat sini. Jadi bila kita masuk kat dalam flipping mode ni, jadi bila kita tekan tambah, dia akan auto release balik ke atas. Nampak? Dia tak akan lekat. Biasanya untuk flipping ataupun pitching ni kita gunakan untuk permainan boating, yang mana kita membuat lontaran lure menghampiri ke arah tebing-tebing sungai ataupun tebing-tebing tasik lah. Biasanya itulah kalau kita biasa gunakan untuk flipping ataupun pitching. Jadi kalau di situ kita tengok memang dia akan auto naikkan balik kita punya tambah. Jadi kalau kita offkan dia, so kita masuk kat off punya mode, jadi dia akan berfungsi seperti biasa balik lah. Okey, bercakap pula tentang dia punya build material. Okey, pada dia punya main gear. Okey, ini adalah salah satu perkara yang bagi aku sangat menitik beratkan tentang material pada kita punya gear. Okey, untuk reel Kasky Mega Jaws Elite ni, dia menggunakan aluminium aerospace 7075 punya grade.
dan main gear dia adalah DG card dan bukan CNC ya. Dia adalah DG card untuk memastikan kita punya gear punya potongan tu memang cantik. Dan dia punya pinion gear pula adalah brush gear. Jadi ada perbezaan di antara main gear dan juga brush gear. Sedikit kelebihan dan kekurangan dia lah apabila digabungkan aluminium dan juga dengan brush gear. Okey, yang paling aku rasa menarik untuk aku nak cerita ke hampa pada hari ini berkenaan dengan Kaskim Mega Joss Elite ni, apa yang paling menarik kepada aku adalah dia punya braking system. Okey, untuk kita akses kat dalam dia punya spool agak macam canggih macam Shimano sikit lah. Dia tak akan tercabut lah kita punya side plate sebelah sini. So dia akan bergantung dan hanging macam tu je lah. Okey, kita tengok pada dia punya braking system. Okey, kat sini dia adalah sebenarnya adalah magnetic braking, tapi telah diolah menjadi bentuk yang agak sangat futuristik lah bagi aku ya. Bagi aku dia adalah futuristik, dan dia namakan braking system ni adalah AMB, Auto Adjustment Magnetic Braking System, yang mana telah diwar-warkan di dalam Google kalau kita search adalah sebagai never backlash punya braking system. Jadi aku pun tertarik juga bila dengar never backlash. Maksudnya sangat suka berlakunya backlash. Sejauh mana yang dikatakan sebagai never backlash pada real Mega Joss Elite ni. Dan kalau kita tengok dekat bahagian tepi ni, so kat sini dekat bahagian ni dia ada 4 section. So pada bahagian yang bertulis AMB ni, aku rasa mudah untuk aku tarik dia berbanding dengan yang bahagian tepi ni. Yang ni agak keras sikit. Jadi maksudnya setiap segmen dekat sini, setiap section tidak akan memberikan kekuatan braking yang sama. Ia adalah auto adjustment magnetic braking system, yang mana ia sangat-sangat bergantung kepada kita punya kelajuan spool. Jadi apabila kelajuan spool lebih tinggi, maksudnya bukaan dia akan lebih dan akan membuat dan akan berlaku interaksi juga pada kita pada bahagian side plate kita ni. Jadi pada bahagian side plate ni masih lagi ada dial. Jadi kita boleh dial mengikut kepada kesesuaian kita menggunakan rod, mainline dan juga kita punya berat lure. Jadi sejauh mana kita nak tahu efisiensi dia. Jadi aku pun tertanya-tanya juga macam mana aku nak test efisiensi braking system yang dikatakan never backlash ni. Jadi aku bawakan hampa, aku cuba untuk mensimulasikan bagaimana cara aku test dia punya yang sebagai dikatakan sebagai tu never backlash tu never backlash. Jadi kita try betul ke never backlash. Daripada Kuying, dan model rod yang aku pakai adalah Rainforest, dan model adalah RFC 6 kaki 3 inci, 2 section, power adalah medium light, dan dia punya lure suggestion adalah 3/16 lebih kurang dalam 6 gram hingga ke setengah ounce lebih kurang dalam 14 gram, dan dia punya line suggestion adalah 8 lb hingga 14 lb. Jadi aku gunakan 10 lb aku punya mainline, dan aku punya leader juga aku gunakan 10 lb. Lure yang aku gunakan pula, aku gunakan lure daripada Seahawk ni, dan dia punya berat lure ni aku dah timbang siap-siap, lebih kurang dalam 7.3 gram, adalah lebih kurang melebihi sedikit daripada minima daripada spek lure yang disuggestkan kepada kita punya rod. Untuk test yang lagi satu tu, aku gunakan maksimum yang sesuai digunakan untuk rod aku, iaitu setengah ounce ataupun 14 gram. So aku dah timbang dan aku dah label siap-siap 14 gram. Jadi di antara kedua-dua lure ni, aku nak tengok yang paling ringan, adakah dia boleh membuat cast dengan baik tanpa backlash, dan Mempukah Reel ni membuat cast dengan menggunakan maksimum spek pada rod dengan baik tanpa berlakunya backlash. Okey, try maximum braking untuk Kaskim Mega Joss ni. Okey, memang tak ada
Aku tak tam pun. Memang tak ada bihun lah untuk breaking number yang paling maksimum sekali, iaitu nombor 10. Okay, so aku try reduce kepada nombor 8. So kita try nombor 8. Okay, walaupun casting secara kasar masih tak ada bihun lagi. Tak ada bihun lagi. Kita cuba pula nombor 7. Okay, nombor 7. Okay, nombor 7 ada backlash dan berlakunya bihun. Tapi backlash dia tak teruk lah. Backlash dia cukup sekadar tarik keluar tali saja. Jadi mungkin efisiensi braking untuk lure 4 gram dengan rod yang aku pakai dan mainline aku pakai adalah nombor 8 lah. So, nombor 8. Ok, kalau nombor 7 memang tak boleh. Kalau kita cast secara lembut mungkin boleh, tapi kalau kita cast secara kasar tu memang akan menyebabkan dia bihun lah. So jadi braking yang cantik adalah pada nombor 8. Ok, kita dive balik pada nombor 8. Ok, agak berangin sikit Ok, memang tak perlu tam memang tak perlu tam. So jarak dia pun aku rasa macam agak okey juga untuk 27 gram ni. Kita try sekali lagi. Breaking nombor 8. Nombor 8 dengan 27 gram. So kita tengok berapa jarak dia boleh pergi Okay, aku cast secara kasar lah. Kadang setengah orang tu dia ada cast secara lembut atau secara kasar. Jadi kali ni aku try cast secara kasar. Sebenarnya orang kata kalau macam magnetic, kalau secara kasar dia cepat bihun. Tapi macam aku try pakai Kaskin Mega Jox yang ni, walaupun secara kasar tapi nampak dia masih lagi mampu mengurangkan kadar berlakunya bihun lah pada kita punya ni. So kita tengok berapa jarak dia boleh pergi. So lebih kurang dalam 23.7. Jarak dia lebih kurang 23.7 untuk cast secara kasar. 14 gram. Jadi tadi setting kita pakai nombor 8 yang paling cantik So kita try baru Okey, memang jauh. Nombor 8 tak ada masalah. Okey, jadi kita try pakai nombor 7. Kita try nombor 7. Jauh lagi. Tak perlu tam memang tak perlu tam. Nombor 7 masih lagi tak perlu tam. So kita tengok berapa dia boleh pergi lagi So try nombor 6. Kita try nombor 6. Masih lagi tak perlu tam nombor 6. Tapi dia dah mula ada sedikit nampak macam nak belas lah. Nombor 6 ni Okey, kita try nombor 5. So aku rasa mungkin akan berlaku bihun lah ni Masih lagi tak ada bihun. Masih lagi tak ada bihun nombor 5. Okey, jarak dia dapat memang cantik 14 gram. Jarak dia memang best. So aku try turun lagi. Aku try turun kepada 4. So kita try nombor 4. Nombor 4 masih lagi tak perlu tam. Jarak memang jauh Jarak memang jauh. Jarak. Okey. Kita try pula nombor 3. Walaupun cuaca sekarang agak sedikit berangin Kita try nombor 3. Okey. Nombor 3 putus. Nombor 3 putus aku punya ni. So paling cantik adalah nombor 4 lah. Nombor 4.
nombor 3 putus terus. Okay, so kita try setting nombor 5. So kita try tengok berapa jarak dia boleh dapat. Okay, memang aku tak tam pun. So kita tengok berapa jarak dia pergi. So dapat 38.1. Okey, bagaimana pendapat hampa tentang macam mana aku test efisiensi bagi Kasky Megajoss Elite ni? Adakah bermaksud ia tidak akan berlaku backlash sama sekali? Bagi aku, pengertian never backlash yang digembar-gemburkan tu adalah sekiranya hampa menggunakan setup yang betul, bergantung pada hampa punya rod, mainline dan juga berat lure. Sekiranya setting kita tu cantik dan sekiranya kita menggunakan dial yang betul pada kita punya setup, sudah semestinya backlash itu betul. Memang tidak akan berlakunya backlash. Ada beberapa kali aku cuba try, even pada masa aku try tu adalah sebenarnya adalah agak sedikit berangin. Kadang-kadang tidak konsisten balingan aku disebabkan oleh cuaca sekarang yang agak berangin tu. Tapi aku dapat katakan yang braking system sekiranya di dial dengan cantik, setup dengan cantik, ia mampu mengurangkan kadar berlakunya backlash dengan baik. Apa yang aku dapat rumuskan lagi berkenaan dengan dia punya braking system, braking system dia bagi aku adalah agak sedikit lebih kuat berbanding dengan braking yang biasa. Jadi sebab itulah aku mendapat jarak yang agak sedikit kurang, walaupun jauh tetapi agak sedikit kurang kalau nak dibandingkan dengan jarak menggunakan braking system yang biasa. Tapi yang paling penting sekali, bagi sesiapa yang kerap menghadapi masalah backlash, sekiranya hampa menggunakan reel ni masih lagi mampu untuk mengurangkan kadar berlakunya backlash dengan baik. Di samping tu, jarak yang aku dapat, walaupun bukannya jarak yang pernah aku dapat paling jauh, tapi sekurang-kurangnya bagi aku jarak itu bagi aku sudah cukup untuk kita melontarkan lure kita masuk ke dalam kita punya strike zone. Okey, jadi sebelum aku nak endkan aku punya video ni, jadi aku nak ceritakanlah sedikit apa yang aku rasa semasa aku membuat test untuk reel ni. Jadi kita kongsikan bersama-sama. Mungkin hampa pun ada pendapat hampa sendiri, jadi boleh ajukan dekat pada bahagian komen dekat bawah. Jadi aku ceritakan dulu bagi aku dia punya con dia dululah. Con dia dulu. Bagi aku ia adalah reel yang didesainkan untuk heavy game. Kalau kita tengok pada bahagian spool pun, kita boleh anggarkan deep spool ni sangat sesuai untuk kegunaan heavy game. Namun begitu, material yang digunakan untuk kita punya main gear adalah daripada aluminium. Jadi, sepanjang aku membuat penyelenggaraan reel, servis reel, aku akan dapati sekiranya sesuatu reel tu digunakan secara kasar, reel tu digunakan untuk permainan-permainan yang heavy, akan ada berlaku sedikit transformasi pada kita punya gigi-gigi gear. Jadi apabila kita punya main gear berbahan yang agak lembut seperti aluminium, jadi proses berlakunya perubahan pada kita punya gigi gear tu, ataupun kita considerkan sebagai wear and tear, adalah lebih cepat kalau dibandingkan dengan menggunakan brush gear. Namun begitu, aku tidak nafikan dia menggunakan 7075 aerospace aluminium punya material. Jadi aku beranggapan melambatkan wear and tear pada kita punya main gear. Dan lagi satu, aku rasa kekurangan pada reel Kasky Megajoss ni adalah daripada fine tuning dia. Jadi bila considerkan sebagai never backlash tu, sebenarnya kita perlu mendapatkan tuning yang
terbaik untuk reel tu, makanya selepas itu memang agak sukar berlakunya backlash. Bukannya semasa aku try pun masih ada yang berlaku backlash, namun tidaklah begitu terlalu ketara dia punya backlash dia sehingga kita tak dapat merungkaikan kita punya mainline. Bagi aku dia punya backlash dia tu berlaku tapi dalam keadaan yang sangat mudah untuk kita nak merungkaikan balik dia punya backlash tu. Bagi aku itulah dua kekurangan yang aku rasa apabila aku try menggunakan Kasky Megajoss Elite ni. Dan pro pula, bagi aku dia punya pro dia bagi aku adalah dia punya design kita punya braking system. Jadi aku rasa ia adalah salah satu design yang wow lah bagi aku, dan dia telah mengubah pandangan aku pada jenis-jenis magnetic braking yang ada pada sekarang ni. Jadi bagi aku Kasky ni agak kreatif dan dia berani untuk mencipta salah satu daripada lain daripada yang lain dia orang punya braking system. Itu adalah salah satu bagi aku dia punya pro dia. Dan yang keduanya bagi aku reel untuk Kasky Megajoss ni, dan ia adalah salah satu reel yang mempunyai berat yang agak ringan. Jadi kalau kita nak casting seharian menggunakan Kasky Megajoss ni, bagi aku adalah sangat-sangat banyak membantulah para angler mengurangkan keletihan pada kita punya tangan. Dan juga bagi aku yang ketiga dia punya pro dia. Bagi aku inilah yang terakhir yang aku rasa semasa aku membuat test menggunakan Kasky Megajoss ni adalah dia punya spool yang mempunyai kapasiti tali yang banyak. Jadi bagi sesetengah angler yang mana memerlukan poundage yang tinggi untuk media orang punya mainline, adalah sangat sesuai digunakan untuk mengisi tali yang berpoundage tinggi. Jadi setakat itu sajalah aku rasa untuk kali ini. Bagi aku ia adalah salah satu reel yang bagi aku harga mampu milik, mempunyai features-features yang agak menarik untuk aku cuba. Sejauh mana keberkesanan braking system yang terbaru yang telah didesainkan oleh Kasky untuk model Megajoss Elite ni. Aku bukanlah seorang yang pakar dalam menilai sesuatu reel, tapi apa yang aku boleh cuba untuk membantu menyampaikan info kepada hampa, bolehlah kita berkongsi pendapat tentang kelebihan dan kekurangan pada reel ni. Jadi kalau hampa ada cadangan ataupun ada apa-apa yang nak diajukan, jadi aku sedia untuk menjawab apa-apa pertanyaan ataupun menerima apa-apa cadangan yang daripada hampa untuk membantu aku untuk meneruskan lagi aku punya perjalanan channel aku untuk menyampaikan info kepada hampa semua. Okey, terima kasih banyak-banyak semua. Assalamualaikum dan salam strike daripada aku.